Okey, seterusnya kita nak tengok getah asli. Okey. Susu getah asli kita panggil sebagai latex. Okey. Kalau orang sebut latex tu maksudnya susu getah asli. Okey. Susu getah asli atau disebut latex didapati apabila batang pokok getah ditoreh. Susu getah asli diproses menjadi getah asli. Susu getah asli diproses menjadi getah asli. Polimer semula jadi ini banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara kita. Antara ciri getah asli adalah kenyal, lembut, tak tahan kepada haba, penempat elektrik yang baik serta tidak elap udara. Okey, untuk hari ini kita nak belajar apakah tindakan asid dan alkali terhadap latex. Apabila kita ada latex tadi, kalau kita masukkan alkali jadi apa? Apabila kita masukkan asid jadi apa? Jadi kita akan belajar. Okey? Kat sini ada nota-nota tentang ni. Jadi cikgu ringkaskan macam ni. Cikgu ringkaskan macam ni. Okey. Latex kekal sebagai cecair. Susu getah ni dia dalam bentuk cecair. Dia wujud dalam bentuk cecair. Kenapa dia wujud dalam bentuk cecair? Kenapa dia wujud dalam bentuk cecair? Sebab dia ada kaitan dengan molekul getah tu sendiri. Okay, kita tengok ni. Ini adalah gambar rajah molekul getah ya. Okay, ini adalah gambar rajah molekul getah. Kasih besar kan? Okey. Ni adalah molekul getah. Ini pun adalah molekul getah. Kat dalam molekul getah ni ada rantai polimer getah. Ni adalah rantai polimer getah yang berbelit-belit-belit ni. Ini adalah rantai polimer getah. Dan rantai polimer getah ni ditutupi oleh satu membran yang berprotein. Ini membran berprotein. Dan di luar membran berprotein ni, membran protein ni, kita ada banyak charge negatif. Tengok semua charge negatif. Ini satu molekul getah. Molekul getah bentuknya macam ni. Okey, ni satu lagi molekul getah. Sama, dalam dia ada rantai polimer getah. Rantai polimer getah. Kat luarnya ditutupi oleh membran protein. Dan dekat luar membran protein tu ada banyak charge negatif. Ini adalah rupa molekul getah. Banyak sebenarnya. Jadi, charge negatif molekul getah ini menolak antara satu sama lain. Charge negatif ni dengan charge negatif ni dia menolak. Kan kita belajar sebelum ni kan, charge yang sama akan menolak. Charge yang berbeza akan menarik. Disebabkan molekul ini pun bercharge negatif, molekul yang satu ini pun bercharge negatif. Jadi, mereka ni akan menolak antara satu sama lain. Charge negatif. Kena tulis tu. Charge negatif apa? Charge negatif molekul getah. Dia buat apa? Menolak satu sama lain. Bila dia menolak satu sama lain, inilah yang menyebabkan kenapa susu getah tadi dalam bentuk cair. Okey? Jadi, nanti awak tulis nota ni. Inilah yang menyebabkan kenapa latex tadi kekal sebagai cecair. Okey, lepas tu lukiskan merajah ni. Tetapi apabila kita tambahkan asid, cuba tengok ni. Okey, latex akan beku. Latex tu susu getah lah. Susu getah akan beku bila kita tambahkan asid. Sebab bila kita tambah asid dia beku. Sebab dalam asid ada ion positif. Dalam asid ada apa? Ada ion positif dalam asid tu. Okey, ni apabila asid ditambahkan, dalam asid ada charge positif kan? Nampak tak charge positif ni? Ni charge positif ni. Charge positif ni datang daripada mana? Datang daripada asid lah. Okey. Okey, apa yang berlaku apabila asid ditambahkan? Yang pertama apa yang berlaku?
Charge positif daripada asid tadi akan meneutralkan charge negatif molekul getah. Charge positif dari asid meneutralkan charge negatif molekul getah. Yang kedua, dia dah neutral. Bila dah neutral, molekul getah ni akan berlanggar lah di antara satu sama lain sebab dah neutral. Dia dah tak ada charge. Dia akan molekul getah berlanggar satu sama lain. Sebelum ni dia tak berlanggar sebab dia charge negatif. Masing-masing charge negatif. Bila charge negatif, mereka menolak. Tapi sekarang charge dah tak ada. Telah dineutralkan oleh asid tadi. Jadi, molekul getah berlanggar satu sama lain. Yang ketiga, bila dah berlanggar, menyebabkan membran protein tadi pecah. Membran protein yang dekat luar ni pecah. Bila pecah, tengok apa yang pecah, tengok apa yang berlaku. Rantai polimer ni akan keluar dan berbelit-belit antara satu sama lain. Rantai polimer ni pun boleh keluar, rantai polimer ni pun boleh keluar. Bila dah keluar, mereka pun gabung. Rantai polimer yang ada dalam ni keluar, rantai polimer yang ada dalam ni keluar, dia pun bergabung. Membentuk gumpalan pepejal. Sebab itulah susu getah, bila kita tuang cuka getah tu asid, dia akan jadi bergumpal. Jadi bentuk pepejal. Sebab benda ni. Okey. Jadi untuk nota, tolong salin yang ini salin dan lukis gambar rajah ni. Cikgu tak nak gambar fotostat. Saya tak nak awak fotostat. Saya nak awak salin dan labelkan macam ni. Okey. Okey, selesai yang ni. Nanti kalau rasa tak berapa nak faham lagi, boleh ulang lagi sekali, dengar lagi sekali. Seterusnya kita tengok pula, latex juga akan beku jika dibiarkan lama. Kalau kita tak tambah cuka pun, kalau kita tak tambah asid pun, lama-lama susu getah tu boleh beku dengan sendiri. Sebab tindakan bakteria dalam udara. Dalam udara kita yang kita sedut ni ada banyak bakteria. Jadi bakteria ni akan menghasilkan asid. Tapi lambatlah sikit berbanding kalau kita tuang asid. Mungkin tindak balas ni ambil masa beberapa lama. Ambil masa 2-3 hari. Jadi bakteria akan menghasilkan asid. Asid tadi tu macam mana tindakannya? Macam tadi. Ini adalah asid daripada cecair yang kita tambahkan. Tapi kalau susu getah tu dibiarkan lama, asid tu datang mana? Asid tu datangnya daripada tindakan bakteria. Bakteria tu hasilkan asid. Okey. Yang seterusnya, latex kekal cair bila kita tambahkan alkali. Kalau kita tak nak susu getah kita tu beku, kita boleh tambahkan alkali. Sebab apa? Sebab apa dia tak beku bila kita tambahkan alkali? Sebab dalam alkali ada ion hidroksida. Ion hidroksida, ion yang bercharge negatif. Okey. Dalam alkali ada ion hidroksida. Ion hidroksida ini, ataupun kalau cikgu sebut ion hidroksida tu maksudnya ion negatif lah, akan meneutralkan ion positif daripada bakteria. Tadi ni kan ada charge positif daripada bakteria kan? Charge positif daripada bakteria. Sekarang bila kita tambahkan alkali,
Alkali ni akan neutralkan charge positif ni. Dia akan neutralkan. Ion negatif daripada alkali ini akan meneutralkan ion positif daripada bakteria. Dia akan neutralkan. Maksudnya dia akan hilang. Neutral tu maksudnya dia akan hilangkan charge positif daripada bakteria tadi. Jadi dah tak ada dah charge positif. Charge negatif akan kekal lah pada membran protein. Charge negatif akan kekal pada membran protein. Apa yang berlaku? Jadi molekul getah akan menolak antara satu sama lain dan dia tak akan lagi berlanggar. Dia macam tadilah. Okey? Ni. Sebab dalam alkali ada ion negatif. Ion negatif tu namanya ion hidroksida. Ion negatif ni akan meneutralkan. Gunakan perkataan meneutralkan ion positif daripada bakteria. Jadi charge positif dah tak ada, tinggal charge negatif saja. Yang ni pun charge negatif, yang ni pun charge negatif. Jadi molekul ini akan saling menolak dan tak akan lagi berlanggar. Okey? Senang sangat. Okey. Habis yang tu. Sekarang kita nak tengok aktiviti 9.3 dan 9.4 untuk mengkaji ciri-ciri getah asli. Sebelum tu yang ni pun awak salin juga. Salin sebagai nota. Hari ni banyak salin nota. Yang ni pun salin sebagai nota. Dan lukis gambar rajah ni sekali. Okey. Kita tengok. Kita beralih kepada aktiviti 9.3. Tujuan mengkaji ciri-ciri getah asli. Bahan yang kita perlukan adalah kepingan getah. Macam ni, kepingan getah ni. Air. Radas, tabung didih, kaki ritot, pengapit dan pelunu bangsen. Yang pertama, kita nak kaji sifat kekenyalan getah asli. Kekenyalan getah asli. Okey, tengok sini. Apa maksud kita nak kaji kekenyalan getah asli? Apa maksud kekenyalan? Baca yang kat atas tu. Kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Kita ambil kepingan getah tadi, kita tarik, lepas kita lepaskan dia akan balik kepada saiz dan bentuk asal. Itulah maksudnya kekenyalan. Okey. Yang pertama kita nak kaji kekenyalan getah asli. Prosedur. Uji sifat kekenyalan getah asli dengan meregang. Kita regang dan kita pulas. Kita regang, lepas kita regang kita pulas pula. Perhati dan catat perhatian anda. Lepas kita regang, lepas kita pulas, kita biar macam biasa. Soalan. Adakah kepingan getah itu berupaya kembali kepada bentuk asal? Ya. Jawapannya ya. Sebab dia ada sifat kekenyalan. Ya. Okey, kesan haba terhadap getah asli. Kesan haba pula. Okey, potong sedikit kepingan getah asli daripada aktiviti A dan masukkan ke dalam tabung didih yang berisi air. Ni getah asli ni tadi, potong sikit. Masuk dalam bekas, buang air dan kita panaskan. Kemudian panaskan secara perlahan-lahan menggunakan pelunu bangsen. Lepas awak dah panaskan sampai dia mendidih, awak tutup api, awak sejukkan air tadi, keluarkan getah tadi. Uji semula. Uji kekenyalan kepingan getah asli itu sekali lagi setelah getah itu menjadi sejuk. Buat macam tadi. Buat macam ni. Soalan. Apakah yang berlaku kepada kepingan getah itu selepas dipanaskan?
Sebab awak tak buat eksperimen, jadi cikgu bagi jawapan. Jawapannya, kepingan getah tadi tidak lagi. Apakah yang berlaku? Kepingan getah itu tidak, dia dah jadi keras. Kepingan getah tadi sudah menjadi keras dan dia tidak boleh kenyal semula. Itu jawapan dia. Kepingan getah itu menjadi keras dan tidak lagi kenyal. Jadi untuk aktiviti 9.3, tolong tulis sebagai laporan eksperimen. Aktiviti 9.3. Semua ni lah. Ya? Yang ni tak payahlah salin. Ni tak payah. Ni pun tak payah. Okey? Yang ni awak salin. Okey? Seterusnya kita nak tengok aktiviti 9.4. Eksperimennya pendek-pendek saja. Tujuan: mengkaji kesan asid dan alkali terhadap latex. Ini kita pakai susu getah. Bahan yang kita perlukan: latex, susu getah, asid etanoik dan larutan amonia. Asid etanoik tadi mewakili asid dan larutan amonia mewakili alkali. Radas, bika, penitis dan rod kaca. Kita tengok prosedur. Label 3 bikar sebagai P, Q dan R. Masukkan 20 ml latex ke dalam bikar tersebut. Ini pun 20 ml, ini pun 20 ml, ini pun 20 ml. Ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu isi padu latex. Okey, yang pertama. Yang kedua, titiskan 10 titis asid etanoik ke dalam bikar P dan kacaukan. Bubuh dalam bikar P dan kacaukan. Ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi sebab kita buat pada P saja. Titiskan 10 titis larutan amonia ke dalam bikar Q dan kacaukan. Bikar Q kita masukkan larutan amonia. Bikar R kita tak masukkan apa-apa. Kita biar je macam tu. Biarkan bikar R tanpa ditambah asid ataupun alkali. Nombor 5. Perhatikan perubahan yang berlaku di dalam ketiga-tiga bikar dan catatkan pemerhatian anda dalam jadual seperti di muka surat 196. Okey? Langkah berjaga-jaga. Pakai sarung tangan ketika mengendalikan asid etanoik dan larutan amonia. Jadi untuk aktiviti 9.4, awak tolonglah salin semua ni, langkah-langkah ni bersama-sama dengan langkah berjaga-jaga. Okey? Seterusnya kita sambung. Okay. Pemerhatian. Bikar P. Apa pemerhatian anda? Tulis dekat kotak ni nak. Susu getah bertukar menjadi pepejal. Susu getah bertukar menjadi pepejal. Q. Susu latex kekal cair. Latex kekal cair. R pun latex kekal cair. Okay, soalan. Nombor 1. Apakah yang berlaku apabila asid etanoik ditambah ke dalam latex? Apa yang berlaku apabila asid etanoik ditambahkan ke dalam latex? Apa
apa yang berlaku. Kan tadi kita dah salin nota kan. Yang ni lah jawapan dia. Okay. Tapi awak dah sebabkan awak dah tulis dalam nota, jadi awak tak perlu jawab soalan nombor 1. Ni jawapan dia lah. Okay. Okay. Yang ni kita dah jawab pun. Kita rujuk nota nantilah ya. Apakah yang berlaku apabila amonium ditambahkan ke dalam latex? Ini pun kita dah tulis dalam nota tadi. Jadi tak payahlah tulis 2 kali. Bagaimanakah penggumpalan latex dapat dicegah? Macam mana kita nak cegah penggumpalan latex? Dengan menambahkan larutan alkali. Mengapakah latex menggumpal apabila terdedah kepada udara? Kerana di dalam udara terdapat bakteria yang boleh menghasilkan asid. Okey, macam ni. Soalan nombor 1 dengan nombor 2 ni, kat ujung ni awak tulis nanti, awak tulis sini, rujuk nota. Yang ni pun awak tulis rujuk nota. Sebab awak dah jawab tadi kan? Sekarang awak jawab soalan nombor 3 je lah. Bagaimanakah penggumpalan latex dapat dicegah? Dengan menambahkan alkali. Mengapakah latex menggumpal apabila terdedah kepada udara? Kerana di dalam udara terdapatnya bakteria yang boleh menghasilkan asid. Jadi, tu saja faham Yang ni awak buatlah nanti. Okey, itu saja untuk bahagian getah asli.